Salam sejahtera bersama saya Nebrin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 29 Disember 2023. Kita ke berita utama. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche memberi peringatan kepada pegawai kanan Polis Diraja Malaysia PDRM supaya tidak menjadikan pangkat untuk bermegah-megah. Sebaliknya, beliau berkata pangkat dianugerahkan kepada pegawai bukan hanya satu penghargaan namun tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman di Pusat Latihan Polis Pulapol hari ini. Tambahnya, walaupun sebesar mana pangkat diterima, tiada yang akan kekal selamanya. Dalam majlis tersebut, Komisioner Polis Pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Hassan Wan Ahmad menerima surat pelantikan sebagai pengarah JPJKK Bukit Aman bagi menggantikan Datuk Seri Aidi Ismail yang bersara wajib pada 1 Januari ini. Kenyataan Datuk Nye Kuham yang mencadangkan pelantikan pakar perundangan bukan Islam untuk menganggotai jawatan kuasa khas mengkaji bidang tugas Mahkamah Syariah merupakan satu kekhilafan mengenai punca kuasa penubuhan jawatan kuasa tersebut. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fuk berkata jawatan kuasa tersebut ditubuhkan oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKA yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor dan bertujuan menasihati majlis tersebut dengan cadangan-cadangan memperkasakan bidang tugas Mahkamah Syariah. Ujarnya sebarang cadangan oleh jawatan kuasa tersebut yang melibatkan sebarang pindahan undang-undang perlu dibawa ke Jemaah Menteri untuk proses pengubalan rang undang-undang seperti biasa. Kuham sebelum ini mengeluarkan kenyataan kerajaan perlu melantik pakar daripada masyarakat bukan Islam untuk mengambil kira pandangan orang bukan Islam sebelum sebarang perubahan pada undang-undang dibuat. Beliau juga mengingatkan perlembagaan persekutuan dibentuk dengan mengambil kira kepentingan semua golongan, maka sebarang perubahan yang memberi kesan kepada kaum dan agama mesti dibincangkan secara menyeluruh untuk mengelakkan konflik. Tegas Lok lagi, masyarakat bukan Islam juga tidak perlu bimbang kerana sekiranya sebarang pindahan undang-undang yang melibatkan hak bukan Islam ia perlu diperhalusi dan diputuskan oleh Jemaah Menteri. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan Mahkamah Syariah dikhususkan kepada rakyat beragama Islam sejak merdeka dan tidak pernah sesekali mengambil atau mencabuli hak warga bukan Islam. Jumlah mangsa banjir terus mengalami penurunan dengan angka terbaru dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA setakat tengah hari ini seramai 22,110 orang berbanding 24,722 orang semalam. Berdasarkan laporan harian bencana NATMA, banjir masih berlaku di 18 daerah di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, manakala bagi Sabah tiada lagi mangsa banjir direkodkan. Mangsa banjir di Kelantan setakat pukul 12.30 hari ini seramai 19,167 orang, membabitkan 6,365 keluarga, Terengganu 2,576 mangsa, Pahang 314 dan Johor 63 mangsa. Sebanyak 93 pusat pemindahan sementara PPS masih aktif dan angka kematian akibat bencana banjir kekal 3 orang. Sementara itu, daerah yang masih terjejas hari ini di Kelantan melibatkan Kuala Krai, Pasir Mas, Tanah Merah dan Tumpat, manakala Johor di daerah Sekamat. 3 anggota polis daripada pasukan Gerakan Am PGA yang terlibat dalam Ops Silang atau dikenali sebagai Ops Little Dhaka mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan mencuri wang sebanyak RM85,000 milik sebuah syarikat minggu lalu. Lans Korporal Muhammad Adib Muhammad Zafri 35 tahun, Korporal Muhammad Hafiz Irsyad Muhammad Nawi 30 tahun dan Lans Korporal Muhammad Amirul Aiman Muhammad 26 tahun didakwa dengan niat bersama pada pukul 2.27 petang 21 Disember lalu mencuri wang milik NGWE Gabar 9 Berhad. Pertuduhan terhadap mereka dikemukakan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Magistrate Aina Zahara Arifin menetapkan ikat jamin sebanyak RM17,000 setiap bertuduh dengan 2 penjamin warga tempatan dan menetapkan 6 Februari depan untuk sebutan semula kes. Semua anggota polis itu juga diperintahkan untuk menyerahkan pasport masing-masing kepada mahkamah dan melapor diri di balai polis terdekat setiap awal bulan. Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini. They always talk about upgrading, but it's been a year. What have they actually done?
Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan seperti program Fly Siswa, lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see it? I'm about to board the ferry to Georgetown. Born you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komite Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay, I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass without worrying about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan Jurutera Rapid telah melipat gandakan usaha mereka. Kekerapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu. Penjimatan PAS Mai 50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti kami akan terus berkhidmat untuk anda. Perkhidmatan rangkaian rel dan bas Rapid KL akan dilanjutkan waktu operasinya sehingga 1.30 pagi bersempena sambutan ambang Tahun Baru 2024 bagi memenuhi keperluan warga kota yang menghadiri sambutan itu. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi berkenaan melibatkan 12 stesen rel transit aliran ringan LRT, transit aliran masa MRT dan monorail KL, 3 stesen bas Rapid Transit, BRT dan 21 laluan bas Rapid KL dan perantara MRT. Katanya stesen-stesen LRT, MRT, monorail dan BRT yang dilanjutkan waktu operasi sehingga 1.30 pagi membabitkan laluan Kelana Jaya, KLCC, Masjid Jamek dan laluan Ampang Sri Petaling. Sementara itu, beberapa laluan bas Rapid KL yang terpilih juga akan melanjutkan waktu perkhidmatan hingga 1.30 pagi dan antaranya seperti laluan 173 Taman Jasa Utama Lebuh Ampang, laluan 250 stesen LRT Wangsa Maju Lebuh Ampang dan laluan 250 stesen LRT Wangsa Maju Lebuh Ampang. Selain itu, Rapid KL akan menambah bilangan anggota dan kaki tangan operasi dan kekerapan train bagi semua perkhidmatan awam akan ditambah bermula pukul 1 petang pada hari tersebut sehingga tamat waktu operasi. Pelakon Rita Rudaini menuntut permohonan maaf daripada seorang guru yang didakwa menyebarkan fitnah tidak benar tentang dirinya. Menerusi hantaran yang dimuat naik Rita dalam Instastory miliknya, pelakon berusia 47 tahun itu meluahkan rasa kesal dan menyelar sikap guru tersebut sebagai toksik, suka mengumpat dan bercakap buruk tentang anak dan dirinya dalam kalangan guru lain di sekolah. Tambah ibu kepada 2 cahaya mata itu juga dia tidak teragak mendedahkan wajah guru berkenaan dalam media sosial jika gagal memohon maaf sebelum tamat cuti persekolahan ketika ini. Menurut pelakon Mami Jarum itu, dia juga percaya anaknya bukan satu-satunya murid yang menjadi mangsa umpatan guru terbabit. Terdahulu, Rita meluahkan rasa kesal apabila dituduh merampas hak golongan kurang berkemampuan atau B40 dengan menghantar anaknya ke sekolah kebangsaannya ditanggung kerajaan. Berita luar negara, sebuah majlis perkahwinan di Telangana, India terpaksa dibatalkan kerana keluarga pengantin perempuan gagal menyediakan hidangan sum-sum tulang kambing sebagai sebahagian daripada menu bukan vegetarian. Pergaduhan besar tercetus antara keluarga pengantin semasa hari pertunangan pada November lalu apabila hidangan yang diminta keluarga pengantin lelaki tidak disediakan. Walaupun menerima campur tangan polis, pihak pengantin lelaki enggan menyelesaikan isu tersebut kerana menganggap ia sebagai satu penghinaan. Mereka juga mendakwa pihak pengantin perempuan sengaja menyembunyikan ketiadaan hidangan itu dari pengetahuan keluarga pihak lelaki. Akibat persengketaan berpanjangan, majlis perkahwinan pasangan tersebut dibatalkan. The New York Times menyaman OpenAI dan Microsoft kerana mendakwa perisian AI berkenaan menggunakan jutaan artikel akhbar itu tanpa kebenaran untuk membantu melatih teknologi kecerdasan buatan AI, chatbot memberikan maklumat kepada pembaca.
Akhbar tersebut merupakan organisasi media Amerika Syarikat pertama menyamat OpenAI dan Microsoft, pencipta platform kecerdasan buatan popular ChatGPT serta Copilot berhubung isu hak cipta yang dikaitkan dengan karyanya. Aduan yang difailkan di Mahkamah Persekutuan Manhattan menuduh OpenAI dan Microsoft cuba mengambil kesempatan terhadap pelaburan besar The New York Times dalam kewartawanan dengan menggunakan bahan artikelnya sebagai cara alternatif menyampaikan maklumat kepada pembaca. Organisasi media berusia 172 tahun itu menganggarkan kerugian berjumlah berbilion dolar dan memohon dua syarikat tersebut memusnahkan model chatbot serta set latihan yang menggabungkan bahannya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, pengguna Malaysia kekal positif tentang prospek ekonomi walaupun ramai merancang mengekal dan mengurangkan perbelanjaan kerana bimbang kenaikan inflasi. Menurut kajian sentimen pengguna ASEAN ACSS 2023 oleh UOB Malaysia, pengguna Malaysia lebih bersikap optimis tentang keadaan ekonomi berbanding pengguna lain di rantau ini, dengan kira-kira 2 daripada 3 responden menjangka mereka akan berada dalam keadaan yang lebih baik dari segi kewangan menjelang Jun tahun hadapan. Kajian itu juga mendapati 3 daripada 4 pengguna Malaysia yang ditinjau semakin bimbang tentang kewangan mereka, khususnya akibat kenaikan inflasi, peningkatan dalam perbelanjaan isi rumah dan penurunan dalam simpanan atau kekayaan. Sementara itu, 37% responden menunjukkan perbelanjaan yang meningkat untuk barangan keperluan seperti barangan runcit, manakala 35% lagi telah berbelanja lebih banyak untuk utiliti. Ringgit diunjur terus mengukuh kepada RM4.40 hingga RM4.50 berbanding dolar Amerika Syarikat pada suku pertama 2024 didorong oleh jangkaan penurunan kadar faedah Rizab Persekutuan Fed Amerika Syarikat. Bercakap Perbincangan Malaysia, Profesor Ekonomi Sunway University Dr. Yah Kim Ling berkata, penurunan kadar faedah yang dijangka pada 2024 tersebut juga memberi kesan positif kepada mata wang asing yang lain. Katanya ketidaktentuan akan terus berlaku dalam pasaran, namun kesannya adalah lebih sederhana ditambah dengan pemulihan ekonomi China yang akan membantu mengukuhkan ringgit. Mengulas mengenai kadar dasar semalaman OPR, Kim Leng berkata, OPR mungkin dikekalkan melainkan berlaku pertumbuhan ekonomi yang signifikan selain inflasi pada tahun hadapan juga dijangka berada sekitar 2 hingga 3%. Berita sukan, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Esteban Solari yang membantu pasukan mencatatkan kejuaraan quadruple pada musim ini akan meninggalkan kelab Harimau Selatan itu. Keputusan yang diumumkan dalam Facebook rasmi kelab Johor Southern Tigers itu bermakna kontrak pengendali kelahiran Argentina yang berakhir bulan ini tidak disambung. Selain Solari, barisan kejurulatihan yang turut meninggalkan kelab ialah Rodrigo Barrios, Antonio Matios, Antonio Gavilan dan Dr. Leandro Pinero. Selain itu, bek tengah Adil Zafran Abdul Razak juga akan meninggalkan kelab yang disertainya sejak 2013 setelah memenangi 26 trofi bersama JDT termasuk 10 kejuaraan Liga Super berturut-turut. Turut mengikuti jejak Adil Zafran ialah S. Kunalan, Ahmad Hazwan Bakri, Adam Nur Azlin, Leandro Velasquez dan Diogo Luis Santo. JDT terus memaklumkan sunai pemain yang akan dipinjamkan seperti Oscar Arribas, Syafiq Ahmad, Safawi Rashid, Akar Rashid dan Haziq Nazli, namun tidak dinyatakan hala tuju atau kelab baharu yang akan disertai pemain terbabit. Beregu lelaki profesional negara Teo Yiyi Ong Yu Sin kini sudah mengatur strategi dalam memastikan mereka layak untuk buat julung kali ke Sukan Olimpik Paris 2024. Berdasarkan kedudukan terkini ranking Olimpik Paris, Yiyi dan Yu Sin di tangga ke-11 dan mereka perlu mendaki 3 lagi anak tangga untuk berada dalam kelompok 8 terbaik bagi mengiringi Aaron Chia dan So Woo Yik yang dilihat selesa ke tamasya sukan terbesar dunia itu. Mempunyai masa hanya 4 bulan untuk cuba merealisasikan impian itu sebelum tarikh tutup kelayakan ke Sukan Olimpik Paris tamat pada 28 April depan.
Yiyi dan Yusin berharap mereka mampu sekurang-kurangnya ke suku akhir ataupun separuh akhir di badminton terbuka Malaysia pada 9 Januari depan bagi mencerahkan peluang ke Paris. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 30 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan laporan utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga semua perancangan yang kita usahakan selama ini akan berhasil serta menjadi pemangkin dan motivasi untuk melangkah lebih bergaya ke tahun akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.